Alhamdulillah, kita pada hari Jumaat, pada hari ini bertambah baik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah izinkan kepada kita untuk beramal ibadat dalam suasana yang baik dan tenang, insya-Allah. Pada hari ini saya nak cerita tentang cinta kita. Kemana pergi cinta kita? Apa yang harus kita cinta? Apa yang wajib kita cinta? Tidak ada perkara yang lain melainkan kalau dapatnya dalam hidup kita ini, kita cinta kepada 3 perkara. Satu, cinta pada Allah. Cinta pada Allah. Sayang pada Allah. Ingat pada Allah. Di mana kita berada, kita ingat bermakna kita cinta pada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 2 nikmat yang Tuhan beri pada kita. Dia cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ini yang kita jarang-jarang kita buat, ataupun kita buat, kita tak sungguh-sungguh buat. Cinta kepada Al-Quran. Pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Ini yang Allah nak tengok bagaimana manusia itu yang berada di muka bumi, apa yang dicinta. Maka cinta kepada Al-Quran ataupun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran ini insya-Allah cinta kepada Al-Quran bermakna orang yang cinta itu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran ni dia mesti ada sembahyang. Dia tak pegang Quran kalau tak ada sembahyang. Itu hebatnya. Sebab itulah orang yang membaca Al-Quran ni dia sentiasa berada dalam wudu. Apabila dia berada dalam wudu, maka Allah beri rahmat kepada dia. Sebab itulah bila kita membaca Al-Quran, salah satu perkara yang kita patut harus ingat bahawa Al-Quran ini wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min. Al-Quran itu memberi sembuh penyakit, apa juga penyakit, dan bagi rahmat bagi mukmin. Jadi kita ingat rahmat dan penyembuh penyakit adalah Al-Quran sebagai kita orang Islam. Jadi kita cuba apa yang perlu kita ingat, bahawa Al-Quran ini salah satunya kepada kalau kita baca Al-Quran dengan tenang, dengan baik, dengan sentiasa membaca, dia orang yang membaca itu tidak nyanyuk. Dia tak nyanyuk. Orang membaca itu tak nyanyuk. Memang dia tanya, tak adalah macam dulu dan macam sekarang tak apalah naik kereta je. Macam dulu naik bas, dia tak tahu tempat nak berhenti. Itu orang nyanyi. Dia tak tahu tu. Jadi sekarang ni tak ada lagi dah. Jadi manakah dia tak nyanyi, dia nak cakap lain, keluar lain. Tak ada. Maknanya orang yang dijaga orang yang menjaga Al-Quran, maka sudah itu Allah pelihara dia supaya dia tidak nyanyi. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tu risaulah kalau dia tua. Tu risau dia tua. Kalau dia tua, tu risau. Dia baca Quran tu bukan, Quran tu memberi rangsangan pada dia, kekuatan pada dia. Jadi kalau dia baca Quran tu betul-betul baca tu, Allah tolong dia.
Allah tolong dulu. Al-Quran hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang bertakwa. Maka kita jangan bimbang. Orang membaca Al-Quran, dia dia membaca Al-Quran walaupun dia tua. Dia punya mentaliti dia baik. Dia punya kekuatan fikiran dia tenang. Bahawa dia ni adalah orang yang berkualiti. Jadi kalau dia baca Al-Quran tu, bahawa dia baca Al-Quran tu, dia tenang. Maka kita harap kepada diri kita, budak-budak muda kita, pemuda-pemuda kita, amalkanlah sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bulan yang baik ini dan 2 bulan lagi dan seterusnya beberapa bulan kita membaca Al-Quran dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan yang baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, hebat orang baca Quran ni, dia tak ada orang nak hina dia sebab dia baca Quran. Tak ada orang nak hina dia. Pasal apa orang nak hina dia? Bila dia tengok apa? Quran. Jadi tak ada benda. Fikiran orang yang melihat orang membaca Al-Quran kosong. Itulah hebatnya. Kita lihat orang baca Quran tu, kita pun terasa tenang. Bahawa Allah dah beri macam tu. Pemikiran kita bila tengok orang baca Quran, contohlah kalau di Mekah tu tak usik doang. Orang tu baca Quran tak usik, walau macam mana pun. Orang lain suruh lari, suruh jalan, dia baca, tak ada orang usik dia. Jadi maknanya Al-Quran menjaminkan dia, membuat ketenangan pada dia, membuat ketenangan pada orang. Orang berpasti saja itu kehendak Al-Quran, maka orang tu tenang dengan hidupnya yang baik. Maka kita kena cinta kepada Al-Quran, iaitu membaca Al-Quran. Lagi sikit. Yang keempat. Itu 4. Yang keempat, Al-Quran ni dia syafaat kepada orang yang membaca tu. Dia Al-Quran ni diikut orang baca tu. Diikut. Kalau orang tu dah kubur, diikut ke dalam kubur. Kalau orang tu tidur, diikut tidur. Kalau orang tu berjalan, diikut berjalan. Quran ni dibagi syafaat kepada orang baca Quran. Tak tahulah kita tak nampak lah. Tapi Quran, dia begitu keadaan dia. Sayang kepada pecinta Al-Quran. Al-Quran cukup. Sebab itu kalau kita dia so dalam syafaat itu maksudnya dia tidak kena sesuatu perkara bala bencana dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dia jaga oleh Allah. Kecuali kalau terbabas juga tu, wallahualam, itu dia yang terbabas, bukan Al-Quran terbabas. Jadi kita ni diingat lebih-lebih dalam kubur. Dalam kubur kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kubur kita kalau ada Al-Quran, ditemani Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah, jangan susah hati. Jangan susah hati. Dah tentu dah kita dapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita membaca Al-Quran sepanjang masa. Allah tu tak tegur kita, tengok ke mana kita pergi. Sehingga kita mati, kita tahu bahawa Al-Quran menjadi sebab kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali. Lagi sikit. Al-Quran ni dia
Dia cinta pada orang. Kalau kita baca Quran, kita cinta pada Quran. Ini dia cinta, kalau Al-Quran pula cinta pada orang. Masya Allah. Jangan bimbang. Saya tak tahu lah setakat mana cintanya Al-Quran pada orang tu. Dia tak tahulah, tak boleh kita suka lah. Tapi selalunya bila Al-Quran mencintai seseorang ataupun orang itu mencintai Al-Quran dalam keadaan dia tenang. Tenang. Dalam apa pun. Dalam apa suasana pun dia tenang. Dia tidak minta rentak tu. Dia tak ikut. Sebab itu kita bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, contoh, Qul huwallahu ahad. Kata olehmu ya Muhammad, Allah tu satu. Allah. Kita telah akui benda tu. Allah Samad. Allah yang membantu, yang menolong. Lam yalid wa lam yulad. Jadi dia diperanakan. Dia tidak ada anak, ada peranakan. Dia maka dia tidak wala yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada benda yang menyerupai dengan dia. Bahawa kita ni, bila kita baca tu, kita bertumpu. Bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang kita baca itu Allah dengar. Allah tahu yang membaca itu bulan demi bulan. Bulan demi bulan dia baca itu. Sebab itulah kita dalam rumah kita, contoh, rumah kita baca Quran. Malaikat selalu datang ke rumah. Bukan dia tak kita, dia suka sangat tu. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita jadilah pencinta ataupun pembaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran itu memberi hidayah dan taufik pada kita. Sama-sama kita baca, sama kita hormati, sama kita pegang. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi sopan pada kita. Lebih-lebih lagi akhirat dan dalam kubur. InsyaAllah. Akhirat dan dalam kubur. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.